Okey, kali ni Assalamualaikum. Kali ni video untuk yang ni pula pasal untuk soalan daripada matrik lawan KML. So, mana soalan? Okey, sini soalan first. Okey. Ini adalah soalan untuk part A dulu. Jangan di bawah part A. So, kita diberi given yang ini. Find the, dia kata if the variant, kita beri binomial kan. Kita beri binomial, kita tak tahu kita punya P. If the variant of X is yang ni, find the value of P. Okay, kita diberi variant, kita nak cari P. So, untuk jawab, lepas tu saya akan soalan siap-siap. Hence, find the mean. Find the mean and probability if P is more than 5. Okay. Oh, so nanti mungkin akan dapat dua jawapan untuk P sebab tu dia akan bagi more than 5. Find the values. Tengok, find the values maksudnya P tu ada dua jawapan. Kita ada sekurang-kurangnya dua. Maksudnya ada lebih daripada satu jawapan untuk P. So aku akan jawab kat tepi ni. So 1A1. Kita tahu variant adalah NPQ. So kita tahu variant adalah NPQ. Iaitu sama dengan N darab P in bracket 1 tolak P. So kita akan dapat N tu kita boleh ganti dengan 10 10-an. 10, lepas tu P tu kita boleh substitute jadi P. So yang second tu akan jadi 10 P square. Macam tu. Tak perlu lah. Kereta macam ni lah. Kita akan ada 10 tu. P tu masuk ke dalam. So kita akan ada satu tu P. Satu lagi tu tolak P square macam ni. Okey, baru betul. Sebelah ni kita akan ada pada soalan 0.9. Okey, macam tu. Then kita proceed untuk dapatkan yang ni ke sini. Kita akan bahagi 0.09 sama dengan P tolak P square. So nanti kita tolak ke sini, kita akan dapat P square tolak P tambah 0.09 bersama dengan 0. Dan kita dapat jawapan lah. A22 1 -1.09. Okey, aku dapat jawapan. So first jawapan kita P minus 0.9 P minus 0.1. Dua jawapan. So kita akan dapat first jawapan kita adalah P equals to 0.1. Lepas tu second jawapan kita adalah P equals to 0.9. Ini dua jawapan kita. Kalau nak check balik boleh try darab. So yang first kita ada 10. So apa saja kita darab, first kita ada 10 darab dengan P 0.1, lepas tu darab dengan 9 tu. Lepas tu untuk yang kalau kita ambil P kita 0.9, so 9 darab 0.1. So dia darab benda yang sama, nampak? Dia benda yang sama kan. Dapat jawapan pun 0.9. Jawapan final answer kita. Betul kan? 10 kali 1 kali 9. Okey, betul. Sebab tu kita ada dua jawapan untuk P. Okey. So dah settle untuk soalan 1. Soalan A1. Betul, dua jawapan. Dan untuk soalan yang kedua pula tu, the mean, kalau P tu more than 5, so kita ambil more than 5. So kita akan ambil P equal to 0.9 untuk more than 5, more than 0.5. Okay, macam tu. Then kita akan tengok mean kita. So mean, sebabkan tulis mean bukan expected, so kita tulis mean. Mean equals to 10 in bracket 0.9. Lupa. Ada something aku lupa tulis. Kita kena tulis kita punya tu balik. B 10 0.9 macam ni. Kena buat macam ni. Baru kita boleh tulis min kita bersama dengan NP 10 kali 0.9 macam tu. So kita akan dapat 9. Kita punya min adalah 9. So then kita boleh start cari untuk menjawab soalan ni, iaitu probability. So probability X is equal to 7.
kita akan guna formula iaitu 10C7 darab dengan 0.9 power by 7, 0.1 power by 3. Lepas tu kita boleh dapat final answer terus. Tapi aku takkanlah, tapi kalau macam kata itu kan, most cases kalau hampa substitute, bukan substitute, maksudnya kalau hampa tulis jawapan tu satu-satu, dia akan lambat tak? So dia better kalau hampa guna calculator. So dalam kes ni P dekat 7, lepas tu ambil nombor 4. Kita tekan 2. Oh, kita akan ambil yang first 7 kan. Kita berikan 7 and kita 10, P kita 0.9. Dapat terus answer kita betul sama tu 0574. 0574. Okey. Settle untuk soalan A, soalan A. Sekarang ni untuk soalan B aku buat depan ni. If Y has a Poisson distribution such that 3P. Okay, sini soalan compare. So ini adalah kita punya motif sebenar. Daripada sini kita nak cari kita punya lambda. Sebab apa? Untuk setakat sekarang ni kita tak tahu apa saja maklumat. Kita hanya tahu dia hanya follow Poisson distribution. Macam ni saja. Kita tak tahu nilai lambda tu. So kat sini kita kena cari lambda tu. So kalau kita tulis dulu balik apa yang diberi. Sorry, depan ni Y bukan X. Y bersama dengan 1. Sama probability Y bersama dengan 2. So kat sini kita akan ada 3. Lepas tu atas ni kita akan ada lambda power by 1 E power by negatif lambda bahagi dengan 1 factorial. Okay, macam tu. Yang second pula kita akan ada lambda power by 2 E power by negatif lambda bahagi dengan 2 factorial. Macam itu. Okay, so first kita buang apa yang kita boleh buang dulu. Apa tengok kalau kita boleh bahagi sini ni dengan ini sebab benda yang sama kan. Lepas tu lambda pun ni kuasa 1, ni kuasa ni, so kita boleh hapuskan kat sini. Yang ni akan jadi kuasa 1. Nampak kan? Okay, so kalau tak bagi apa-apa ni aku akan tulis satu-satu apa yang tinggal. So E dengan E tu memang dah cancel. Lambda kat sini jadi kosong, yang ni jadi 1. So kita akan ada lambda kat sini. Kan, kita akan ada lambda kat sebelah tu. Sekarang ni kita nak settlekan nombor bulat ni pula. So kita ada kat sebelah sini kan ada lambda saja kan. So kat sebelah ni kita akan, so nak mudah, kat sebelah ni kita akan ada 3/1. Okay, kat sebelah ni kita akan ada 3. Lepas tu kat sebelah ni kita akan ada 2 per ini. So nanti kita akan 2 per factorial. 2 factorial macam ni. Nanti kita akan dapat jawapan dia 2 factorial kali 3. 6. Jawapan dia betul kan? Lambda kita 6. Oh, soalan tak minta lambda. So tapi ni lah kita punya lambda. Okay, dah betul. Okay, betul. So nanti kita akan dapat lambda kita bersama dengan 6. Okay, settle dah ini. Lepas tu kita boleh cari dah untuk probability, soalan minta probability Y equal to 3 pakai formula sama, tapi kali ni kita ganti lambda tu dengan 6. So kita akan dapat 6 power by 3 E power by negatif 6 bahagi 3 factorial. Atas kalkulator kita boleh cari jawapan dia akan dapat 0.8924. 0.89 tu jadi 2 sebab tak terbung dalam sudut. Okey, ini jawapan dia. Untuk soalan A. So next kita proceed ke soalan kedua. So soalan ni melibatkan bab 10. So kita ada beri siap-siap ni X kita. So yang ni akan jadi Y lah. Ni kita punya Y. So dalam ni dia beritahu dalam apa dia, monthly electrical bill. So dia tak kata ni 1000 ke apakah macam tu. Find the coefficient of correlation. So kita minta cari R. And hence calculate the coefficient of distribution R square.
and interpret the value you obtain. So dalam kes ni dia tak bagi tahu sama ada dia nak interpret yang mana kan. So kita assume dua-dua tak. Kalau ikut skema dia hanya explain untuk apa panggil dia, untuk R square. Tapi untuk selamat katakan aku sebenarnya pun aku tak boleh nak kata yang dia minta R square. Katakan mungkin dia minta R pun, maksudnya aku dah tak buat kan benda tu. Maksudnya tak cukup, tak dapatlah full nanti. So better buat dua-dua bagi aku. Interpret untuk R juga. So nak buat apa first? Kita kalau nak cari R, kita perlukan kita punya N. Kita perlukan X. Lepas tu X square. Kita perlukan Y. Lepas tu Y square. Dan kita perlukan X Y. Macam tu. So boleh kira atas calculator. Untuk ni pergi kat nombor 6. Lepas tu tekan 2. Lepas tu masukkan value kita 2, 3, 5, 6, 4, 8, 4. Typo ke tak tahu macam mana. Lepas tu kat sebelah ni kita ada 25, 32, 33, 50, 34, 60, 40. Okay. Dan kita pergi dekat option, tekan 3. Ini kita punya tu, aku tak nak besarkan dah. At sum kita 32. Untuk X square kita 170. Dan untuk N kita 7. Y kita 274. Lepas tu 11,594. 11,594. Dan kita ada 11 kali XY kita 1387. 1387. Ni adalah kita punya value. Okay. Okay, sebenarnya kita start dengan kita punya R bersama dengan yang atas ni kita akan ada 7. Lepas tu darab dengan XY, so 387 minus dengan 32,274. Okay, garis. Lepas tu kita ada belah bawah ni set panjang. Okay, 7 in bracket untuk 170 minus dengan 32 square. Lepas tu benda ni 7 in bracket 274 tolak dengan 11 terbalik bukan 274, 11594 tolak dengan 274 square. Okay, macam tu. Then kita dapat terus final answer kan. Tengok kat mana, tekan option lagi, tekan 4. Kita akan dapat jawapan dia 9365. 0.9365. Okay. So, okay dah betul dah. So, kali ni kita interpret lah. Aku punya interpretation tak semestinya sama dengan apa. So, ini interpretation aku. Di the coefficient. Bukan, the correlation coefficient. The correlation coefficient is 0.9365. The value is close to 1. We can conclude that there is a strong positive linear correlation between apa dah nama benda ni? The number of household members
and the monthly electricity bills. Okay. Okay, settle untuk R. Lepas tu sekarang ni untuk R square pula. R square equals to 0.9365 square. So kita akan dapat sebagai 0.9365 square. Dapat 0.8770. So kita akan sama dengan 87.70%. So kita boleh kata the coefficient of determination is 87.70%. We can conclude. Awak aku dah ajar conclude macam tu. Conclude that 87 of the variation of the monthly electricity bill can be explained. Kalau aku nak ikut pada sini lah. Explained by the number of household members. The other satu tolak answer 12.30% can be explained by other factors. Okay, contoh. Sorry lah, tulis aku buat aku tulis guna drawing pad, bukan tablet. Okay, settle untuk soalan 2. So, proceed ke soalan nombor 3. Aku nak kena habiskan untuk section A. Okay. So, kita diberi untuk chapter 11. So, soalan ni minta apa? Simple relative average. So, soalan first minta average, simple aggregate and interpret. So untuk jawab soalan first, kita pakai untuk simple average. So kena kira index untuk salah satu lah. So index. So untuk first, udang, prawn. Bersamaan dengan ni apa dia? Price index kan. So soalan first pakai price. So 45/42 kali 100. So 107.14. Lepas tu fish bersama dengan 24/20 kali 20. So kita akan ada 120 untuk oyster.
Itu dah kerja ni. 15 per 13 kali 100. 15 bagi 13 kali 100. 115.38. Okey. Lepas tu kita akan ambil simple relative average price index bersama dengan 1/3 0.7.14 tambah dengan 120 tambah dengan 115 kali dengan 38. 38 macam tu. So kita just kira kita punya average tu 0.7 4 tambah 120 tambah 115.38. Bahagi 3 kita akan dapat 114.17. Okey. Lepas tu interpret dia. On average, the price of the 3 items increase by 14.41%. Okay. Increase by 0% compare to 2018. Okay, macam tu. So settle lah untuk soalan A. Soalan B pakai simple aggregate quantity. So yang ni boleh terus dah lagi simple aggregate quantity index equals to, so yang ni kita just terus ambil berapa? 44 tambah 96 tambah 8 bahagi dengan 30 tambah 80 tambah 5 kali 100. Lepas tu kita akan dapat 44 tambah 96 tambah 8, 30 tambah 80 tambah 5 kali 100. Kita akan dapat 128.69170. Okey. Lepas tu interpretation dia di aggregate quantity of the 3 items increase by 28.7% compare to 2018. Ini adalah jawapan untuk soalan B dan itu settle lah untuk part A. Okey. Okey, ni adalah untuk ni soalan untuk first untuk part B. Kita beri F as Y. Lepas tu kita diminta untuk show yang semua benda ni equal to yang sebelah sini. Kan kita minta kena cari second order XS dengan YY. Lepas tu untuk second soalan B pula, X adalah kuantiti. Lepas tu Y adalah kita punya kuantiti dengan quantities. Okay, nampak. So ni kita punya produk untuk barang satu. Ni produk untuk barang Y. Find the quantity of each product to minimize cost. Okay. So maksudnya kita kena cari cost dia punya tu lah. Okay. Tengok lah. So soalan first tu basically kita cari second order tu. So 1A F X Y
bersama dengan E. Okay, macam ni. So kita ada fx kita saling balik kan. So kita akan dapat Y E X Y. Lepas tu untuk yang second order pula kita akan dapat dia Y square E X Y. Okay. Lepas tu untuk tu pula untuk Fy kita akan dapat dia sebagai X E X Y. FYY bersama dengan X square E X Y. Macam tu. Okay, macam tu. So kita dah set up untuk kita punya second order semua. Sekarang ni masa untuk show kan. So kita ada left hand side bersamaan dengan left hand side bersama fxx fxx darab dengan fxy. Okay. fxy tambah dengan fyy x koma xy. Okay, betul dah aku salin tadi kan. Okay, betul. So baru kita masukkan value. So kita akan ada y square e x y tambah dengan x square e x y. So kita faktoriskan e x y tu. Kita akan tengok dalam y square tambah x square. So kita bawa ni ke depan. Aku just terbalikkan simbol. Terbalikkan kedudukan. Okay. Yang belakang ni kita gantikan balik dengan soalan. So kita gantikan tu dengan f. Macam mana tu dah? Nak bagi nampak sama. F x y. Okay. F x y. Shun. Macam tu saja. Tu je markah. Settle. Yang ni saja. Pendek lagi aku. Kalau ni banding dengan soalan Selangor yang aku buat tu. Okay. Lepas tu untuk soalan B pula. First kita kena cari kita punya total cost function. So kita just tambahkan kedua-duanya. 0.02 x square tolak 5x tambah 1000 tambah dengan 0.05 y square tolak y tambah dengan 100. Okay. So kita dah settle ni. Sekarang ni kita differentiate dia. Cx kita akan dapat. So kenapa nak differentiate hasil macam tu tak apa, sebab dia tak combinekan x dengan y. Dia tak ada multiplication of x dengan y. So kita ada 0.04 tolak 5. Ini ada x. Okay, settle dah untuk tu. Lepas tu nak ganti set-set kosong pun boleh. 0 ikut to 0.04 x tolak 5. Nanti kita akan dapat x bersamaan dengan 20,000, 200, 20,000 macam tu. Mungkin aku lain kosong. 5 bayang 0.04. 125. Haha, salah. 125. Okay. Lepas tu untuk y pula kita ada CY 0.05 y square tolak y. Ni aku saling balik soalan. Kita akan ada 0.1 y tolak 1. Itu kosong. So nanti kita akan dapat y bersama dengan 10. Okay, saya akan check balik. Ada. Okay. Okay lah. Lepas tu kita just kena buat kita punya interpret sikit. So units of x and then units of y and y. Yang kecil, dia kecil kan, bukan besar. X dengan y suruh besar. X dengan y must be produced to minimize
the cost. Okay, itu settle lah. Lepas tu kita kena cari kita punya minimum cost. Nak asingkan macam ni boleh. Minimum cost. Bersama kan. Kita kena salin balik. Kita tulis C 125 10 macam tu. Lepas tu substitute ke dalam equation yang dia bagi. Iaitu bukan soalan ni. Mana ada soalan banyak tu. 0.02 in bracket 125 square tolak 5 125 tambah dengan 1000. Lepas tu tambah lagi dengan 0.05 y square tolak y tambah 100. So kita boleh terus calculator 0.02 x square tolak 5x tambah 1000 tambah 0.05 y square tolak y tambah 100. Calculate untuk 125 dan 10. Kita akan dapat RM 782.50. Betul ke? Tak bagi. Aku rasa macam betul dah. Oh, tak minta find the quantities of each product to produce. Okay, soalan ni tak minta kita cari kita punya minimum cost. Maksudnya aku akan cut ke macam mana tu. Nanti kalau aku puas aku cut. Kalau aku ingat. Okay, so tu settle lah untuk soalan yang melibat tu cost untuk melibatkan soalan 1. Sekarang kita proceed ke soalan 2. Okay, soalan 2 melibatkan integration. So kena okay, so kita diberi satu tolak X kan. Apa kita buat? Kita just ambil satu tolak X tu equal to 0. So kita akan dapat X equal to 1. So kat sini di mana kita akan splitkan dia antara modulus yang positif dengan yang negatif tu. So satu tu dia akan dapat daripada A integrate daripada negatif 2 sampai 1. Kita akan salin balik apa yang bagi. So 1 tolak X dx tambah dengan in bracket daripada 1 sampai 2 tu kita akan pakai negatif in bracket 1 tolak X macam ini. So kalau hampa tak nak pakai yang sama, siapa tak mau keluarkan, kita boleh keluarkan yang ni ke luar sini. So kita akan dapat integrate ini kita akan settlekan terus X tolak X square per 2 untuk 1 hingga negatif 2. Tambah, so kalau kita keluarkan simbol tu, kita akan tolak dengan in bracket benda yang sama juga. X tolak X square per 2. 2, 1. So nanti kita akan dapat first bracket 1 tolak dengan 1 square per 2 tolak dengan negatif 2 tolak dengan in bracket square per 2. Okay, tu settle untuk yang first. Yang second ni pula kita akan ada siap-siap tolak in bracket 1 tolak 1 square per 2. Okay, sorry 2 square. Ini 2 tolak 2 square per 2. Lepas tu since dia patutnya tolak kan, tapi ada simbol negatif kat depan, dia akan jadi tambah. Tambah 1 tolak 1 square per 2. So bila hampa dah substitute macam ni, boleh terus bagi final answer. Iaitu Ustaz, aku nak ambil kalkulator. Okay, menu 1. So kalau kita tekannya integrate,
1 tolak X untuk negatif 2 sampai 1. Lepas tu dia akan tambah dengan tolak sendiri. Tolak integrate 1 tolak X juga untuk 1 sampai 2. Lepas tu kita akan dapat 5. Tu adalah jawapan kan? Okey, betul. Kita akan dapat 5. Settle macam tu saja. Lepas tu untuk substitution. So disebabkan dia bagi tahu kita memang kena pakai method tu. So kita diberi so kita substitute dalam kurungan tu. So let u equals to ln x. So kita akan ada du dx bersama dengan 1 per x. Okey. Kalau apa tak nampak ni kan? Kata kat sini tak nampak kan? Lukis kat tepi tu. Bukan lukis lah. Tulis balik. Yang dalam kurungan tu. Bukan dalam kurungan. Semua yang dalam integration tu kan. Yang ini. Dx kan. So kalau hampa tengok kat sini kan. Kita kena hilangkan semua simbol x tu. Kita kena ganti semua simbol x tu dengan y. So kalau aku habiskan ini, kita akan dapat du bersama dengan 1 per x dx. Okay. So kalau tengok sini. Kalau aku gantikan, aku boleh gantikan yang dalam kurungan tu dengan u kan. Sebab kita tahu yang dalam kurungan tu kita ganti dengan u. So kita akan ada belah tu u kuasa 3. Lepas tu, so kita dah settle dah yang ni. Yang ni pun kuasa tu dah settle dah. Pada sekarang ni kita tinggal belah bawah ni. Sebabkan kita dah potong atas ni, sekarang ni atas ni equal to 1 kan. Atas tu ada 1 per dengan x. Yang depan tu kita dx kan. So tengok sama kan. Sama dengan ini, yang ni. So kita boleh kata saki baki yang belum tulis tu sama dengan du. Macam tu lah cara nak buat dia. So aku hampa faham yang tu. So kalau aku tulis dalam bentuk yang elok sikit. So kita ada integrate daripada 1 sampai e ln x 3 dx kan. Aku lupa, kita kena interval ni pun kita kena tukar tau. Kita kena tukar sah. So aku just salin dulu apa yang dia bagi. U kuasa 3 du. Okey betul. Sekarang ni tapi interval dia masih kita kena tukar. Kita tak boleh pakai interval yang sama. So macam nak tukar kan? Kita ganti saja. Masukkan e tu ke dalam ni. So tulis x bila s equals to e. Ln u akan equals to, sebabkan ln e dia akan cancel each other, so dia akan equal to 1. Bila x equal to 1, ln 1 kita akan dapat kosong. So u bersama dengan kosong. Macam tu saja. Kita buat macam ni saja. Substitute ke dalam yang ini. So kita akan ada dia bersama dengan 0 sampai 1. Lepas tu kita settlekan dia, kita akan dapat u kuasa 4 bahagi 4. 1, 0. Dan aku keluarkan pecahan tu 1 per 4. Lepas tu in bracket 1 square 1 tolak 0. Apa tu salah buat kat mana? Dia salah buat kat mana kah yang integrate ni? So, macam awak tiba-tiba hilang tu. Saya kena check balik. Dia bagi satu per 4. Aku yang tersalah tulis soalan. Betul dah. Jawapan aku dah tengok aku dah photomat, jawapan aku dapat 1 per 8 juga. So assuming jawapan aku dapat 1 per 4. Kalau jawapan aku dapat 1 per 8, saya tunjuk calculation tu aku. Sebab aku dapat jawapan aku 1 per 4. Yang ni. 1 per 4. Aku dapat ni.
So jawapan yang dia beri 1/8. Tak tahulah mungkin jawapan aku salah ke atau jawapan buku yang salah. Tapi dia dalam buku 1/8, jawapan aku 1/4. So kalau aku try buat calculator. So integrate bracket, lepas tu bracket sekali lagi untuk x, untuk x, lepas tu tutup untuk ln, lepas tu ni untuk x power by 3. Lepas tu bawah ni kita akan ada x untuk 1 sampai ke shift e power by 1. Okay, dalam calculator pun dapat 1/4. Tu aku rasa jawapan aku dah betul dah. Okay. So seterusnya pula soalan nombor 3. Copy. Okay, soalan nombor 3 melibatkan topik 3. The management for a company demand the marginal revenue. So ni marginal revenue. Jangan kena putih. So marginal revenue determine the quantity to be produced and sold to ensure that maximum revenue. Kita perlu cari value of x. Okay. Lepas tu determine the demand. Lepas tu soalan B kita hanya perlu cari demand function. Lepas tu hence determine the consumer surplus at the price that consider to be maximum. Okay, nampak. So saat aku akan terang soalan A dulu. So A kita tahu bahawa bila suatu benda tu maksimum atau minimum, dia punya derivative equal to 0. First order dia equal to 0. So dalam kes ni kita boleh kata apa panggil tu? R plus Y equal to negative x square tambah 3600. Lepas tu kita inilah yang equal to 0. Lepas tu kita akan dapatkan jawapan kita x square bersama 3600. X bersama dengan, kita hanya ambil yang positif saja. So set 3600 akan dapat 60. So kita akan ambil 60 dalam bracket positif. Kita hanya ambil positif value saja. So kita tulis x equals to 60 units. Kata sebab soalan tu tak minta kita cari revenue apa-apa pun. Somehow soalan yang lebuan ni lagi banyak markup. Sebab soalan dia macam senang sikit apa dengan Selangor yang aku buat. So final demand. So nak tahu demand kita kena Rx kena bahagi dengan X. Tapi kita kena cari Rx kita akan dapat dengan cara kita integratekan dia punya ni R prime kita. So kita akan dapat negatif x square tambah 3600 di x. So nanti kita akan dapat negatif x cube per 3 tambah 3600x tambah c. Tapi since kita buatkan revenue, so kita tak perlu ada c. Sebab revenue kita tahu. Dekat revenue kosong, hasil kita pun kosong. Dekat production unit kosong, kita tahu bahawa kita punya c tu kosong. So sekarang ni kita dah settle dah. Lepas tu kata hence determine the consumer surplus at the price that consider tu. So sekarang ni kita tahu. Sekarang ni kalau nak jawab surplus, consumer surplus, betul kita kena ada demand function, betul kita dah ada. Sekarang ni kita perlu cari dia punya MER kan. MER sebenarnya kita cari macam mana? Kita kena ada kita punya supply juga kan. Tapi soalan ni dah bagi tahu something tu. Sini. Correct. Soalan ni dia special sikit sebab apa? Dia bagi tahu dia akan maksimum revenue elok-elok dekat price that corresponding to maximum. Maksudnya dekat, kan kita tahu bahawa 60 unit ni adalah kita punya maximum revenue kan. So inilah kita punya tu juga. Kita punya X. So sekarang bila kita ada X, kita boleh cari kita punya Y. So kita boleh kata, ni bukan demand lah. Ni hanya ni aku baru cari revenue. So demand function X
Dalam kes ni 3dx lah. X tu kalau saya lepas. Dx equals to, in bracket satu keluar, negatif x cube per 3 tambah 3600x. So kita akan dapat negatif x square per 3 tambah 3600. Okay, tu kita punya demand. Sekarang ni kita tahu bahawa kita ada maksimum revenue, x untuk market equilibrium dekat 60. So kita jangan boleh substitute. Kita boleh kata y bersama dengan D60 bersama dengan negatif 60 square tambah 3000. So kita akan dapat negatif 60 square tambah 3000. So kita akan dapat RM 2400. Ini adalah, so kita boleh kata MER, market equilibrium, MEP equals to 602400. Okay. Lepas tu kita dah boleh start cari kita punya consumer surplus. Consumer surplus, iaitu kita integrate daripada 0 sampai 60 kita punya demand function, iaitu negatif x square per 3 tambah 3600 dx. Tolak dengan kita punya 60 kali dengan 2400. Yang ini. So kita akan dapat yang depan ni negatif x cube per 9 tambah dengan 3600x. 60 sampai 0 untuk 144000. Lepas tu kita akan dapat substitute negatif 60 cube per 9 tambah 3600 dengan 60 tolak 144000. Lepas tu boleh terus settlekan. Integrate negatif x cube x square per 3 tambah 3600 daripada 0 sampai 60. Semua benda tu tolak dengan 60 kali 2400. Kita dapat 48,000. So betul jawapan dapat 48,000. Okay. Settle. Settle lah untuk soalan ketiga. Oh, laju sikit lah ni pada yang KMS punya. So next untuk soalan nombor 4. Oh, P. Okay, soalan nombor 4 ni melibatkan probability. So Ferdinand leave the house, hope arrive at work normally distribute. So kita tahu ni adalah normal distribution with mean of 45 minit. So mean kita 45 minit, standard deviation adalah 5 minit. Ina arrival at work classified as late if it occur at after 8 PM. So kita beritahu bahawa 8 PM adalah lewat. One morning, Lina leave home at 7:05. What is the probability of her arriving late? So macam ni kan. Kalau dalam kes yang first ni kan, dia late, kita punya X sekarang ni bukannya dia lambat ke sampai, sebab benda tu hanya kalau dia macam lambat atau sampai, basically kita tengah buat binomial tak. Kita tengah cari kita punya P, kalau kita hanya kira dia sampai lambat atau tak kan. Sebenarnya kita punya X kat sini ini adalah journey time dia, perjalanan dia untuk sampai ke pejabat dia. So kalau soalan first, dia kalau dia bawa kalau journey dia melebihi 55 minit, dia lambat. Kalau journey tu lebih 55 minit. Kalau kurang daripada 5 minit, dia masih dikira tak lambat. Sebab kadang-kadang kita tak kata dia on time atau early. Kita hanya ada late atau tak late. Lambat atau tak lambat. Dua tu. So sebenarnya kita punya A ni, soalan macam ni tak direct dia punya, kita punya X dia kita. So aku tulis kat tepi ni. So kita punya X adalah kat sini adalah
the journey time for Lina from home to work. So kita ada ada sebenarnya aku tak pasal. And kita adalah 45. Select division kita 5, so variance kita 5 square. So kita akan dapat soalan first, probability untuk kalau late bersamaan probability X is more than 55. Sebab apa? Dia keluar 5 minit, so kita ada 55 minit journey time dia. So kita akan dapat standard size dia, Z is more than 55 minus 45 over 5. Okay, kita akan dapat probability Z is more than 55 tolak 45 bahagi 5, 2. So kita akan dapat mana tahu buku tu. Contoh desktop. So ni dah betul, ni number distribution. Kita perlukan dekat 2 kan. So kita punya 2 adalah dekat sini. Okay, dah 0.228. So kita akan tulis 0.0228 macam tu. So itulah probability dia lambat untuk soalan A. Then untuk soalan ni pula, soalan B, the period of time Lina leave home at the same time each morning for a period of time. Okay, during this period she find that she approximately 8% of the time she find that she late. She late. What is the probability to the nearest minute? So dia satu period ni kiranya dia keluar pada waktu yang sama kan. Dia keluar pada waktu yang sama. So kita tahu waktu yang sama. So sekarang ni kita diberi probability dah. Kita tahu bahawa kita tak tahu. Sekarang ni kita tak tahu pukul berapa dia keluar rumah. So kita boleh kata A bersamaannya dengan when she sekarang ni soalan minta kita cari what is the time she leaving the home kan. Pukul berapa dia keluar rumah kan. Tapi kita tak boleh directly cari pukul berapa dia keluar rumah. Kita hanya boleh cari berapakah journey dia tu, berapakah perjalanan dia tu yang menyebabkan dia lambat. So the time taken for Lina from pandai-pandai dalam tulis home to work. Okay. So kita ada probability X is more than A. Sebab apa, journey tu kalau lagi panjang daripada journey tu, kita akan lambat kan. So kita boleh kata yang dia, kalau dia lebih, maksudnya kalau waktu yang dia ambil tu melebihi waktu ni, kemungkinan untuk dia lambat adalah 0.08. Okay. So kat sebelah ni kita boleh approximate dia kepada Z is minus dengan A tolak berapa tah? Apa dah soalan A tadi? 45. 45 apa 4 macam tu. 45 bahagi dengan 5. Tolakkan 0.08. Okay. So bila dah sampai tahap ni, apa nak buat apa lagi? Tengok table lah. From table, probability Z is more than berapa untuk dapat 0.8? Aku nak kena tengok table.
Ada yang spesifik, tak spesifik aku nak angkat yang kalau tengok kat table untuk 0.8 ada 0.08. Okey, tu 2. Okey, tak ada. So kita kena tengok table yang biasa. So kalau tengok table yang biasa, kita ada dekat 0.08 adalah dekat sini. Okey, sini beza dia 7, sini beza dia 8. So kita kena ambil ni. Kita kena ambil ni. Beza kat sini 8, kat sini beza dia 7. So kita kena ambil 1.41. So 1.41 bersama dengan 0.08. So kita boleh compare A tolak 45/5 bersama dengan 1.41. So kita dapat A bersama dengan 52.05. So bersama dengan 52 minit. Okay. So kita dah tahu dia kelak 52 minit. So kita boleh just ambil buat satu table untuk masa tu kan. Hours, minit. So kita akan ada 8 sebab dia kena arrive kalau pukul 8 tu kita dah tolak dengan 52. So kita akan dapat 7.08. Okay. So kita boleh kata she live she living the home at 7:08 AM. Macam tu. Nak jawab soalan ni. Settle. Untuk soalan 4. Proceed. Aku tak kalau apa nak cover sebab ni video YouTube. Okay, lepas tu untuk next question soalan ini. Nombor 5. A drug manufacturer state that only 50% of the patient using a particular drug will experience side effect. If 30 patients are treated using this drug, find the probability that fewer than 5 patients experience that. Okay, so soalan first, obviously kita tahu bahawa dia binomial sebab kat sini P, kat sini adalah kita punya P adalah orang yang terima side effect. Okay, lepas tu kita ada 30, ni adalah kita punya N. Lepas tu dekat fewer than 5, maksudnya X tu is less than 5. So kita boleh start dengan kita punya A. X tu mewakili number of patients who experience side effects. Okay. Then untuk yang ini, so kita ada probability binomial 30. Lepas tu kita punya P kita adalah 0.05. Okay. So kita boleh start soalan kita tu. So probability X is less than 5 adakah sama dengan probability X is more or equal to 5. Adakah kita dah boleh tengok table daripada sini? Tengok kat N kita 30 kat sini. Lepas tu kita nak 0.05 kat sini. So sekarang ni kita nak kena tengok more than 5. Ni turun ke 5. More equal to 5. Okay, ada jumpa 0.156. So kita tulis bukan ni. Okay. Oh sorry aku tertinggal tu.
tertinggalkan 1 berpuasan. Lepas tu tengok macam pelik lah. Lepas tu tolak probability X is small or equal to 5. So kita dapat Y minus 0.0156. So kita akan dapat 0.9844. Ini jawapan dia. Okey, dan untuk soalan ni pula, if a doctor use drug on 250 patient, so ni adalah N kita yang baru, approximately the probability from 3 to 5 patient experience the side effect. So sekarang ni kita ada bukan yang kelima, X untuk binomial 250 0.05. Okay. Lepas tu approximation kita untuk normal adalah 50 kali 0.5. Kita akan dapat 12.5 darab 0.095 darab 95%, 11.875. Okay. So kita kat sini probability 3 to 5. So 3 dengan 5 pun termasuk. Kita buat number line. Kat sini 3, kat sini 5. So dia kan termasuk kan. Termasuk, so hampa kena kirakan dia sekali. So dia akan ambil, dia akan sama dengan continuity correction. Probability 2.5. S is small or equal to 2.5, but less or equals to 5.5. Macam tu. So nanti kita akan dapat lepas tu kita kena buat standardize 12.5 bahagi dengan 11.875. Tak ada simbol, tapi tak ada masalah pun sebab ni adalah kita dah buat untuk normal distribution. Astagfirullahaladzim. Aku sampai kata tu aku bagilah tally kan. Kalau nak buat tu bagi sama. Okay. 5 tolak 12.5 dibahagi dengan 11.875. Okay. So next kita continue lagi. Kita akan dapat probability untuk yang first tu X tolak 12.5 set 11.875. Calculate untuk 2.5. Kita akan dapat negatif 2.90. Itu untuk yang satu lagi pula 2.03. Okay. So kita akan dapat dia akan equals to probability Z. So aku tak tukar dia punya simbol. Kita just tahu nak tukar simbol lah. So tukar senang-senang sikit. So kita tahu kalau kita tukar simbol dia akan jadi 2.03 Z. Macam tu saja. 2.9. Dan ini ada negatif kat sini. So kita akan terbalik ke simbol macam tu. Nanti kalau apa nampak kan, aku contohnya apa dah nampak dah apa aku buat ni. Okay, dia patutnya akan dapat probability Z is more than 2.03 minus probability Z is more than 2.09. Lepas pada sini kita boleh tengok table. Turun balik ke sini. Untuk yang first tu berapa? 203. Yang ini kan? Sebab ni 4. 0.0212. Jawapan dia adalah apa? Okay, jawapan dia kecil lah. Tolak dengan 0.9 dekat sini kan. Sebab tu dah turun pergi tu dah. 9 je kan. Okay, dah. 0183. 0183.
183. So kita akan dapat jawapan dia okey, tak sama. So dia tak sama, jawapan diberi 0193. Adakah aku tersilap berubah keadaan nombor value? Oh, nampak. Aku nampak. Salah. Bukan sini lah. 29 yang di sini. Teruk Alif. Okay. 0.00187. Okay. So kita yang ni buat betul 0187. Kita akan dapat daripada 0.01933. So kita jadikan 3 saja. So ini jawapan dia yang betul. Okay, itu probability dah. So settle untuk soalan nombor 5. Saya nombor 6 dan nombor 7 sekali. Yang last sekali. Okay, nombor 6 soalan linear correlation and regression. Okay. So kita diberi value ni. So first dia minta apa? Dia minta kita total of 8. So ni kita punya N. 1 month before attending motivation course. So before and after. So kita ada before and after. So obtain the linear regression line, okay, by using the least square method. So kita cari A dengan B. Interpret the value of B. So kita kena interpret B. So if the total sale of the assessment before attending the course is 32, predict the sale after attending. So yang ni kita just substitute ke dalam X lepas kita dapat untuk daripada soalan A. So nak jawab soalan ni kita kena cari apa? Kita perlu soalan A kat sini. Kita perlu ada N, iaitu kita adalah 8. Lepas tu kita kena ada sum of X, sum of X square, sum of Y. Sum of Y square tak diperlukan, so sum of XY. Okay. So pergi kat menu, lepas tu pergi dekat nombor 6, lepas tu 2, lepas tu masukkan value dia 52, 30, 35, 15, 45, 70, 55, 40. Lepas tu 61, 34, 50, 22, 40, 80, 45, 47. Okay. So option 3. Lepas tu kita akan dapat 342. Bukan. 16604. 16604. Dan untuk Y pula kita ada 379. XY kita ada 18027. Okay. So next kita ada interpret dia. So kita mesti kena cari nilai of B. So B bersama dengan 8 in bracket 18027 tolak dengan 342 379. Okay. So garisan kita ada 8 in bracket 16604 tolak dengan 342 square. Okay. Lepas tu dapatkan final answer, apa boleh kira sendiri. Kalau nak cepat, just in case hampa nak jawab soalan lain, tekan 4. Lepas tu kita ambil ke second ni, 0. Dia untuk soalan ni ambil 3 titik perpuluhan. So kita ada 0, kita ada 9, 1, 9. Tapi kita bundakan jadi 9, 2, 0. Jadi 0.920 macam tu. Kalau ikut skema bagi, ya betul sama, 920. 3 titik perpuluhan. So mungkin ada skema yang bagi 4. Okay. Lepas tu kita kena cari A. Cari kat bawah ni, aku nak interpret tepi tu.
So A bersama dengan 379 per 8 tolak 342 per 8 darab 0.92. Dah dapat. Yang ni apa kena kira manual, tak boleh guna calculator sebab 379 bukan tak boleh guna manual, calculator. Tak boleh ambil directly terus jawapan yang ada kat dalam list tu. Sebab list tu dia guna full. Soalan ni tak pakai full. So kita akan dapat 80452. Sebab kita tak bunda jawapan dalam calculator, tak bunda kan. Kita bunda. So tu yang berbeza nanti. So kita dapat A dengan B. Kita boleh tulis Y bersama dengan 8.045 tambah 0.92 X. Settle. Lepas tu kita interpretkan dia. B equals to 0.92. Means for berapa tu? Dalam sale, for every 1 unit sales before the motivation. Dia motivation camp ke motivation cost? Okay. The sales after the motivation cost increase by 0.92 unit. Okay. Macam tu cara kita nak interpret. So settle untuk B. So sekarang ni untuk soalan soalan B betul. Tadi soalan A. Okay, predict kan. So kita boleh kata sales after the motivation cost equals to masukkan equation tadi balik, 8.045 tambah dengan 0.92 in bracket 32. Kita tak perlu tukar apa-apa sebab memang jawapan dia bagi dalam bentuk SAR, soalan pun bagi bentuk SAR. So tak perlu kata kena bahagi 1000 pun semua. Tambah 0.92 kali 32. Kita akan dapat 37.2.49 unit. Nak bagi 3 pun tak ada masalah sebenarnya. Tapi better 2 sebab unit ni kita tak boleh kecil sangat. 2.9 dah cukup. Okay, soalan 6 settle. Sekarang ni untuk soalan last kali, soalan 7. Okay. So, okay, soalan pun okay, 9 markah ha. So, dia bagi kat kita 3 type of drinks. Okay. 2018 sebagai base year. So, first soalan minta simple relative average. So, dia minta average. So, kita L untuk quantity, P untuk price. Okay. Lepas tu interpret. Okay. Okay, soalan A tu simple relative. So nak cari simple relative average. So kena cari index lah. Index price index kan. So price index. So untuk T bersama dengan 2 bahagi dengan 0.8 kali 100. 2 bahagi 0.8 kali 100. 111.11. Lepas tu coffee bersama dengan 1.8 bahagi 1.5. 0.8 bahagi 0.5 kali 100. 120. Satu hot drink bersama dengan 2.3 bahagi 2.
kali 100. 1.5. Okey, sekarang ni kita dah dapat dah. Lepas ni baru kita start tulis. Simple relative average kan. Simple relative. Apa ada soalan? Simple relative average price index equals to 1/3 kat luar 111.11 tambah dengan 120 tambah 115. Okey. Tambah 111.11 tambah 112 bahagi dengan 3, kita akan dapat 1.5 1.537. Lepas tu kena interpret lah ni. Okey. So interpret dah. On average, the price of soal skema tak tally tak sama tulis macam mana pun. Yang ni konsep tu betul. The price of the 3 drinks increase by 15.37%. Okay. Next, untuk soalan B pula, dia minta cari quantity index untuk dengan constant kita adalah last year punya tu. Last year punya price. So, apa dah aku nak sebut ni? Okay. Rest quantity index. Okay, so sorry lupa. Compare to 2018. Okay, kita akan ambil. So dia nak price index quantity. So kita tak quantity 2019. Lepas tu kita pakai yang ni 2000 daripada sini. Kita pakai yang dua ni lepas tu sini. So 1.8 38 tambah 1.5 16 tambah 2 untuk 7. Yes. Dibahagi dengan 1.8 26 tambah 1.5 15 tambah 2 10 kali dengan 100. Kita akan dapat baik 38 tambah 1.5 kali 16 tambah 2 kali 37 1.8 kali 26 tambah 1.5 kali 15 tambah 2 kali 10 kali 100. Kita akan dapat okey betul 141.55. Okey, bukan pesan. Okay. The quantity of the 3 drinks increase by 41.55% compared to 2018. Okey, lepas tu untuk soalan C pula, dia minta P purchase price index. Okey, so kita akan ambil price index P untuk present. So kita pakai present. So 38 2 tambah dengan 16 1.8 tambah 17 2.3 dibahagikan dengan 38 26 bukan 1.8 1.8 tambah dengan 16 1.5 tambah 17 2 kali dengan 100.
So 38 kali 2 tambah 16 kali 1/8 tambah 7 kali 2.3. 38 kali 1/8 tambah 16 kali 1.5 tambah 17 kali 2. Darab 100. Okey, sama. 113.84. So kita boleh kata the price of the 3 drinks increase by 13.84% compared to 2019 18. 19 betul. 18 betul. Okey. Betul untuk soalan, semua soalan daripada yang modul untuk KML. So settle kat sini. So thanks.